Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah, dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmah dan barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yusuf, yaitu merujuk ayat yang ke-10, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Ayat yang ke-10 yaitu merujuk kepada surah Yusuf. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala qailum minhum, dan berkatalah salah seorang daripada mereka, yakni daripada kalangan saudara-saudara Nabi Allah Yusuf alaihi salam, la taqtulu Yusuf, janganlah sesekali kalian membunuh Yusuf, wa alquhu fi ghayabatil jub, dan buangkanlah dia ataupun lemparkanlah dia fi ghayabatil jub, ke dalam telaga ataupun sumur yang paling dalam, atau boleh kita katakan lemparkanlah, buangkanlah Yusuf di dalam dasar sumur ataupun dasar telaga. Yaltaqithu ba'du sayyarah, supaya dia ataupun agar ia dapat dikutip ataupun dipungut oleh beberapa orang musafir. In kuntum fa'ilin, sekiranya kamu mahu memperbuat atau melakukan hal yang demikian itu. Baik, ini adalah merupakan ayat yang ke-10, sambungan daripada rentetan ayat yang ke-9 yang kita telah baca dan syarahkan semalam di Masjid Sungai Tiram. Dan secara sepintas lalu, ayat yang ingin kita bicarakan dan bahaskan pada malam ini adalah merupakan
perancangan ataupun tipu daya merupakan satu konspirasi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada keberkaitan antara Nabi Allah Yusuf alaihi salam dan juga saudara-saudaranya. Mereka merancang untuk menyingkirkan Nabi Allah Yusuf daripada kalangan mereka dan memisahkan bapa mereka iaitu Nabi Allah Yaqub alaihi salam daripada mencurahkan kasih sayang, mencurahkan perhatian dan tumpuan yang lebih kepada Nabi Allah Yusuf dan juga adiknya Bunyamin. Baik, pada malam ini kita akan melihat lebih jauh apakah yang ingin diagendakan, dirancangkan oleh mereka terhadap saudara mereka Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Qala qailum minhum, dan berkatalah salah seorang daripada mereka. Di dalam ayat ini tidak dijelaskan secara pasti, secara jelas dan confirm siapakah di kalangan saudara-saudara Yusuf yang bertindak sebagai pengucap ataupun penutur bagi perkataan ni. Dalam salah seorang daripada mereka tu benar sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, jangan membunuh Nabi Yusuf. Jangan bunuh Yusuf. Tapi tak tahu di kalangan hak merancang, di kalangan hak nak buat konspirasi tadi, siapa yang benar-benar mengucapkan kalam ataupun kalimah tersebut. Tetapi yang jelas daripada cara ataupun corak Al-Quran berbicara menunjukkan bahawa yang menuturkan ataupun mengucapkan kalimah tersebut mempunyai kelebihan daripada kalangan mereka, yang mempunyai pengaruh daripada kalangan mereka. Dan ada riwayat-riwayat yang boleh kita ambil daripada kitab-kitab tafsir yang menyebutkan perkataan tersebut adalah saudara tertua mereka. Baik, saudara tertua itu adalah merujuk kepada Raubin. Baik, walau bagaimanapun kalau kita meneliti perbahasan-perbahasan dan ulasan-ulasan daripada ulama-ulama tafsir, sebagai contoh di dalam tafsir Al-Quranul Azim karya Al-Imam Al-Hafiz Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada 3 pandangan. Yang pertama adalah pandangan daripada Qatadah dan Muhammad bin Ishaq yang mengatakan bahawa penutur ataupun pengucap kalam tersebut adalah saudara tertua mereka iaitu Raubin. Hak kata jangan bunuh Yusuf tu saudara tertua mereka iaitu Raubin. Manakala pandangan yang kedua datang daripada Al-Imam As-Suddi yang mengatakan penutur tersebut adalah Yahuza, sebagaimana yang kita sebutkan semalam. Ada riwayat yang mengatakan demikian, yang sebut tu adalah Yahuza. Dan ada satu lagi pandangan yang dibawa oleh Imam Ibnu Katsir iaitu daripada pandangan Mujahid, juga salah seorang ulama yang besar, yang mengatakan penutur tersebut adalah Syam'un As-Safa. Jadi ketiga-tiga nama ini adalah merujuk kepada adik-beradik Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Begitu jugalah yang disebutkan iaitu menyamai ketiga-tiga pandangan yang dibawa oleh Al-Imam Ibnu Katsir ini juga boleh kita dapati di dalam ulasan satu lagi kitab tafsir iaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran bagi karya Imam Al-Qurtubi, juga menyebutkan 3 pandangan dan nama yang sama. Walaupun Imam Al-Qurtubi sebut 3 juga, tadi tak ada nama yang bersalahan, tak ada nama adik-beradik hak lain, merujuk nama yang sama. Antara 3 nama tadi iaitu Raubin, yang kedua Yahuza dan yang ketiga Syam'un. Baik.
La taqtulu Yusuf. Janganlah kalian membunuh Yusuf. Jadi di sini adalah merupakan ungkapan supaya Nabi Allah Yusuf ini tidak dibunuh oleh mereka. Kerana bagi mereka perbuatan ataupun aktiviti membunuh ini adalah sesuatu yang berat. Ini adalah merupakan satu dosa yang besar. Walaupun mereka ni marah kepada Nabi Yusuf, benci kepada Nabi Yusuf, cemburu kepada Nabi Yusuf, tetapi tidaklah sampai mereka sanggup untuk melakukan pembunuhan ke atas saudara mereka sendiri. Jadi taklah sampai walaupun mereka cuba nak memalingkan tumpuan bapa mereka, nak mengalihkan perhatian bapa mereka kepada mereka, mereka tak menyanggupi untuk melakukan pembunuhan ke atas Nabi Allah Yusuf. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir ada dihuraikan dengan penjelasan yang lebih panjang, iaitu di bawah la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf ini, janganlah sampai kemarahan kamu. Memang benar kamu marah dekat Yusuf. Jangan sampai kebencian kamu. Memang benar mereka benci dengan Yusuf. Jangan sampai kecemburuan kamu. Mereka cemburu dengan lebihnya kasih sayang yang ditumpahkan oleh Nabi Allah Yaqub kepada Yusuf dan adiknya, sampai kamu melakukan perbuatan yang terkutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun di sini sebenarnya mereka tidak mempunyai cara. Mereka tidak mempunyai kaedah bagaimanakah cara untuk membunuh Yusuf, kecuali sesuai dengan kehendak dan keizinan Allah atas hal demikian. Maksudnya walaupun mereka cuba merancang sesuatu ke atas Nabi Allah Yusuf, lebih-lebih lagi satu perbuatan yang berat dan besar iaitu membunuh, tapi mereka tak mampu melakukan hal itu kecuali apa yang mereka mampu lakukan ke atas Yusuf sesuai dengan apa yang ditentukan dan diizinkan oleh Allah. Maksudnya untuk bunuh Yusuf tak ada keizinan daripada Allah atas hal tersebut bagi diri mereka. Kerana apa? Kerana Allah telah merancangkan sesuatu yang lebih besar terhadap saudara mereka ini. Apa yang Allah nak, apa yang Allah rancang pada Yusuf? Kerana di suatu masa kelak Allah nak mengangkat Yusuf ini sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Allah nak tabal Yusuf, adik yang mereka nak buat macam-macam ni, akan jadi nabi dan akan jadi rasul. Lebih jauh bila Yusuf ni jadi nabi dan rasul, maka Allah juga akan menurunkan wahyu kepada beliau. Di suatu masa Allah juga akan memberikan kedudukan yang kuat, kedudukan yang besar, jawatan yang tinggi kepada Nabi Allah Yusuf apabila keberadaan beliau di bumi Mesir kelak. Jadi untuk menafikan hal tersebut, Allah telah memalingkan niat asal mereka. Niat asal apa yang mereka nak buat? Mereka nak bunuh Yusuf. Tapi Allah palingkan niat tersebut dengan mereka mengikuti arahan daripada salah seorang saudara mereka yang menuturkan perkataan ni. Asal nak bunuh, Allah balikkan hati mereka, Allah palingkan hati mereka, pi jadi dengar perkataan saudara mereka, tak payah bunuhlah Yusuf. Kita jangan bunuh Yusuf. Asalnya nak bunuh. Baik. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Dan kita akan melempar dia, kita akan buang dia di dalam dasar sumur, dasar telaga yang dalam. Jadi ayat sebelum ni semalam, apa yang mereka ucapkan, mereka nak buang Yusuf ni satu daerah yang jauh, yang terpisah Yusuf ini daripada bapa mereka. Jadi antara cara yang mereka nak buat, mereka nak letak Yusuf ini di dalam telaga ataupun di dalam sumur. Jadi ada apa kepentingan bagi mereka nak meletakkan Yusuf tempat yang sedemikian?
Baik, kalau kita memerhatikan di sini kalimah wa alqauhu, buang ataupun lempar. Dalam masa yang sama, walaupun mereka ni marah kepada Nabi Yusuf, mereka benci dan cemburu kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam, bila mereka nak tukar kaedah mereka nak tukar taktik dan perancangan mereka tak guna perkataan biarkan. Maksudnya tak jadi bunuh, biarlah Yusuf. Tapi mereka tak biarkan, mereka guna wa alqauhu. Iaitu apa dia? Lempar dia. Kita pi buang dia dalam telaga. Cari mana-mana telaga, cari mana-mana sumur, kita pi lempak dia dalam tu. Bukan kata bila batal niat yang asar, kita biar macam tu, apa nak jadi, jadilah. Tak. Tapi ada perancangan lain. Janji Yusuf ni jauh daripada keluarga kita, Yusuf ni terpisah dengan bapa kita. Baik, di sini digunakan kalimah ghayabatil. Ghayabati. Ghayabah ni asal daripada huruf ghin, ya, ba. Ghaib. Apa maksud ghaib? Ghaib lah. Sesuatu yang tidak dapat dilihat pada pandangan mata kasar. Ghaib. Bila sebut ghayabati, sebab tu kadang-kadang kita selalu guna istilah kubur. Di kalangan orang-orang Arab, selain daripada penggunaan kalimah ataupun perkataan kubur, mereka sebut sebagai ghayabah. Ghayabah ni ialah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Maksudnya bukan kubur hak kita duk tengok tu. Apa yang terselindung, apa yang tersembunyi hak dalam kubur tu. Itu maksud ghayabah. Jadi bila kita tu tanam mayat ke, kita letak sesuatu, kita kambuh benda tu dah jadi penghalang bagi penglihatan kita. Kita tak tahu dah apa jadi dalam kubur tu, benda yang kita tanam tu. Jadi selain daripada kubur, antara istilah yang diberikan oleh orang Arab ialah ghayabah. Baik, apa makna al-jub? Al-jub. Al-jub ni telaga lah. Al-jub ni sumur. Tetapi selalu telaga ni apa dia nazih? Orang Arab juga guna istilah bi'run. Bi'run pun telaga. Apa beza bi'run dengan al-jub? Al-jub ni ialah sebuah telaga yang besar, dan al-jub ni dia lebih kepada telaga yang mana kedudukan dia ni jauh dan terpencil daripada orang lain. Kedudukan dia ni jauh dan terpencil daripada orang ramai. Beza dengan bir. Bir ni biasa satu telaga yang digali, yang biasa akan jadi kegunaan umum dan orang ramai. Nak bagi mudah faham, kita ada satu telaga, contoh di kampung dulu, yang digali oleh seseorang, telaga tu duduk dalam kampung. Jadi telaga ni siapa-siapa boleh guna, menjadi kegunaan orang ramai sentiasa. Orang dahaga berhenti di situ minum air, hak itulah. Makcik-makcik nak basuh kain pun di situlah. Budak-budak nak mandi di situlah. Kalau ada kenduri kendara nak ambil air, nak rebuh air, nak basuh pinggan mangkuk pun di situlah. Hak jadi kebiasaan orang guna tempat tu, ramai orang kita guna istilah bi'run. Tapi bila Al-Quran guna al-jub ni, dia jenis satu telaga yang jauh terpencil, jauh daripada tempat orang ramai. Biasa ada juga kampung kita, jenis duduk tengah-tengah padang tu. Dia gali tu kadang-kadang orang baru balik bertani ke, orang baru balik bercucuk tanam ke, orang baru balik bersawah padi ke, dia singgah situ, mandi ala kadar. Tapi orang tak biasa guna secara umum. Jarang-jarang orang guna. Siapa nak guna, gunalah. Tapi dia tidak menjadi tempat yang selalu dikunjungi oleh orang. Itu ialah al-jub. Jadi jub juga boleh diistilahkan sebagai telaga musafir. Yang mana dulu ada kawasan-kawasan tertentu digali telaga sebagai tempat persinggahan kafilah dan musafir lalu di situ. Jadi ni bukan duduk dalam kota, bukan duduk dalam bandar, dia duduk jauh tengah-tengah tu. Di situ ni, di tempat orang lalu. Ada orang nak berniaga ke, kafilah bawa barang ke, siapa-siapa dia akan singgah di situ. Bukan orang kata tak guna, guna. Tapi nak cari orang lalu lalang sekali-sekala pun atas kebarangkalian. Mungkin ada orang lalu, mungkin tak ada orang lalu. Itu telaga yang kita kata sebagai al-jub.
Baik. Apa yang dikehendaki oleh mereka di sini ialah bila mereka merancang, mereka sepatutnya tak bunuh Yusuf dah. Cara yang terbaik ialah kita pergi letak Yusuf dalam telaga tersebut, maka sekiranya ada mana-mana orang lalu, kafilah lalu, jadi mereka akan ambil Yusuf tu bawa sekali dengan depa. Dengan cara demikian automatik mereka dah boleh menjauhkan Yusuf daripada mereka. Tak kiralah orang tu nak bawa pergi ke mana. Kalau dia nak menghala ke Mesir, maka Yusuf juga akan dibawa ke Mesir. Kalau orang tu nak menghala ke tempat sekian-sekian, maka dia akan ambil dan bawa Yusuf ke tempat tujuan mereka. Jadi mereka dah menjauhkan Yusuf daripada kalangan mereka, lebih-lebih lagi daripada bapa mereka, Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Walaupun mereka sedar letak Yusuf di situ, kebarangkalian untuk orang lalu tu memang amat tipis. Dalam dua lah. Kalau kebetulan orang lalu tu menggunakan masa yang panjang lah kita kata. Contoh sebulan baru orang nak lalu, agak-agak apa akan jadi pada Yusuf? Letak dah, buang dah. Tapi ambil masa sebulan, kita katakan, apa agak-agak akan jadi Yusuf? Mungkin akan mati kelaparan. Atas kebarangkalian, walaupun letak keadaan demikian, tapi mereka mengharapkan ada orang lalu ambil Nabi Yusuf. Yaltaqithu ba'dus sayyarah, agar dia ini diambil ataupun dipungut oleh beberapa orang musafir. Dia guna di situ kalimah apa? Kalimah sayyarah. Kita hari ni kalau sayyarah apa? Kereta kan? Kereta lah hari ni, kenderaan. Kafilah-kafilah perdagangan. Baik, bila kita melihat kalimah yaltaqithu, laqat, lam, qafta, apa maksud dia? Iaitu sesuatu yang diambil, sesuatu yang dipungut dan kemudian digunakan. Biasa kalau kita nak merujuk kepada ayat ni, dia lebih kepada kanak-kanak yang diambil oleh seseorang kemudian digunakan perkhidmatan atas kanak-kanak tersebut. Tak kiralah, kadang-kadang kanak-kanak yang diambil dan dipungut ni hak jenis terasing ataupun bercerai daripada kumpulan dia. Kadang-kadang dulu satu-satu kafilah, satu-satu orang yang berjalan jauh tu, ada orang tua, ada orang muda, ada orang kanak-kanak, ada perempuan, ada lelaki. Kadang-kadang mereka ni terpisah, tertinggal. Kita kata hak tu pun termasuk juga dalam yaltaqit. Ataupun dia ambil dengan cara kekerasan. Dia rampas ke budak tu daripada satu-satu kelompok ataupun dia culik satu-satu kelompok pun boleh masuk juga. Itu kaedah bahasa Arab. Sebab itulah dalam perbahasan bab fiqh kalau kita buka bahagian muamalat tu, dia ada satu tajuk yang diberi nama luqatah. Apa dia luqatah? Luqatah ni ialah barang-barang yang kita temui, barang-barang yang kita terjumpa akibat daripada keciciran. Mungkin seseorang tu tercicir ataupun terjatuh. Jadi kita lalu satu-satu jalan, kita lalu satu-satu kawasan, tiba-tiba jumpa dompet orang. Ataupun kita jumpa barang kemas, ada makcik jatuh gelang, ada makcik jatuh subang, ada makcik jatuh rantai ke, ataupun kita jumpa duit orang terjatuh. Tadi dia nak ambil duit tu daripada dompet dia, sekali tarik tu, hak tarik tu tariklah, kadang-kadang jatuh 2-3 helai dia tak perasan. Apa jua barang-barang hak kita anggap sebagai keciciran dalam bab fiqh muamalat tu dipanggil luqatah. Apa yang kita kena buat dengan barang-barang tersebut? Itu dalam perbahasan fiqh. Ataupun disebut iltaqit, sesuatu yang kita temui atau sesuatu yang kita terjumpa akibat daripada keciciran. Baik. Jadi saudara-saudara Yusuf ini, mereka ni mengharapkan sebagaimana yang kita sebut tadi, semoga Nabi Allah Yusuf ini akan diambil, akan dipungut
oleh siapa-siapa yang menyebabkan Yusuf ini jauh daripada kalangan mereka ataupun ahli keluarga mereka, terutama Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Dan ada juga riwayat-riwayat yang menyebutkan bahawa ketika saudaranya nak letak Nabi Allah Yusuf dalam telaga ni, akibat dia tak mau diri dia diperlakukan demikian ni, Nabi Allah Yusuf ni dia pegang baju saudara dia. Kan kita ni nak ambil orang ni, kita nak letak tu, Yusuf pada masa tu masih lagi usia remaja, kecil lagi. Jadi bila salah seorang saudara dia nak letak tu, jadi dia meronta-ronta, dia duk peganglah baju kawan tu sehingga tercabut baju kawan tu. Dan bila terjatuh, riwayat menyebutkan datanglah malaikat Jibril alaihi salam menyambut Nabi Allah Yusuf. Tak mau dia tu terjatuh dengan cara yang kebiasaan. Kalau kita nak buang orang, nak buang budak tu jatuh dalam telaga, kemudian meletakkannya di atas seketui batu. Jadi di tengah-tengah telaga tu ada seketul batu. Jadi Nabi Allah Yusuf duduk situlah. Jadi tepi batu tu air telaga lah. Air telaga. Jadi bila mari kafilah di kemudian hari tu, bila mereka turunkan mereka punya cebok tu, baldi ke apa ke, jadi Nabi Allah Yusuf bergayuk di situlah. Jadi bila mereka tarik, tengok-tengok ada seorang pemuda, ada seorang budak. Kemudian mereka bawa budak tu menuju ke Mesir. Lalu dia buat apa? Dia dijual kan? Dia dijual di pasar di Mesir, lalu dibeli oleh Al-Aziz tu dalam kisah. Al-Aziz tu menjadikan dia sebagai anak angkat. Itu kisah Nabi Allah Yusuf di Mesir lah. Tapi berkaitan dengan kisah ini juga, tuan-tuan dan puan-puan, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia membahaskan pada bab yang ketiga. Dia ada bab-bab tertentu. Perbahasan ini adalah merujuk kepada adakah saudara-saudara Yusuf ini adalah nabi ataupun bukan. Sebab ada juga kil ataupun riwayat sesetengah kata saudara-saudara Yusuf ni juga adalah nabi. Jadi diperbahaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia dengan 3 pandangan. Pertama, ialah pandangan yang menolak, yang tak mengiktiraf bahawa saudara-saudara Yusuf ini adalah nabi. Kerana mereka berhujah dan berdalilkan tidak mungkin di kalangan nabi-nabi akan melakukan satu perbuatan yang melanggar batas agama ataupun syariat, iaitu membunuh muslim yang lain. Lebih-lebih lagi yang mereka nak bunuh tu siapa? Walaupun mereka tak bunuh betul-betul, niat nak membunuh tu saudara mereka, iaitu Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Mereka tetap diiktiraf sebagai muslim, tetapi muslim yang melakukan maksiat dan kemudian mereka bertaubat. Jadi mereka ni bukan nabi, la awalan wala akhiran disebutkan. Pada awal pun bukan nabi, di penghujung mereka pun bukan dilantik oleh Allah sebagai nabi. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan mereka ini diangkat oleh Allah menjadi nabi. Mereka diangkat oleh Allah jadi nabi. Adalah hujah-hujah dan dalil dia kenapa mereka mengatakan demikian. Baik, pendapat yang ketiga, ketika mereka merancang dan melakukan tipu daya tersebut, masa tu Allah belum mengangkat mereka menjadi nabi. Tetapi di kemudian hari, selepas mereka bersama kembali dan bertaubat, menyerahkan diri mereka di hadapan Nabi Allah Yusuf, kemudian Allah mengangkat mereka jadi nabi. Jadi di antara ketiga-tiga pandangan ini, kalau tanya saya, jawapan saya mudah, wallahu alam. Allah lebih mengetahui. Allah lebih mengetahui. Sebab dia lebih merupakan kil, hanya pandangan-pandangan, tanpa disertakan dalil-dalil yang dianggap kukuh dan mantap. Jadi walau bagaimanapun bukanlah menjadi keperluan bagi kita. Sama ada dia tu nabi, kalau dia tu diangkat oleh Allah jadi nabi, nabilah dia.
Kalau bukan diangkat jadi Nabi, bukanlah dia. Jadi tak perlu kita bertungkus lumus ataupun memerah otak untuk memikirkan hal tersebut. Dan kita yakin sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang penting di penghujungnya mereka itu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. In kuntum fa'ilin. Sekiranya kamu nak melakukan hal tersebut. Maksudnya cara dia kalau tak mau bunuh Yusuf, cara itulah yang kamu patut buat. Iaitu apa? Dengan cara meletakkan ataupun membuang Yusuf di dalam dasar telaga ataupun dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir daripada kalangan kafilah ataupun perdagangan. Baik. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir telah mendatangkan satu perkataan daripada Muhammad bin Ishaq bin Yasar yang menyebutkan bahawa mereka ini adalah golongan-golongan yang telah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibincangkan ini dari sudut apa yang mereka dah buat kepada Nabi Allah Yusuf. Antara yang disebutkan ialah yang pertama ialah dosa memutuskan tali silaturrahim. Memang benar sebab Yusuf tu saudara mereka. Dengan perlakuan dan tindakan demikian, automatik mereka telah memutuskan tali persaudaraan dan tali silaturrahim dengan saudara mereka Yusuf. Satu secara umum. Yang kedua ialah menyakiti orang tua mereka. Menyakiti orang tua mereka dari sudut mana? Kalau kita melihat kepada kisah lebih awal, apa yang mereka pernah janjikan kepada bapa mereka sebelum bawa Yusuf keluar? Apa yang mereka janji? Mereka janji nak jaga Yusuf betul-betul. Mereka janji nak jaga Yusuf elok-elok. Seolah-olah nyawa Yusuf adalah nyawa kami. Keselamatan Yusuf adalah keselamatan kami. Itu janji mereka. Dan mereka berjanji nak keluarkan Yusuf bersama mereka ni semata-mata nak mengembirakan Yusuf. Nak bermain-main dengan Yusuf supaya dia tu happy, supaya dia tu ceria, supaya dia tu gembira. Kami janji akan jaga dia sungguh-sungguh. Bab menyakiti hati orang tua ni tang apa? Sebab mereka masa tu sedang berbohong. Mereka menipu orang tua mereka. Dan persoalan penipuan dan pembohongan terhadap orang tua ini adalah satu perkara yang menyakitkan bagi kedua ibu bapa. Kalau benda tu duduk di kita, dia akan menyakitkan hati kedua ibu bapa kita. Kalau hal tu berlaku kepada mereka, dia akan menyakitkan hati bapa mereka, Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Dan yang ketiga, iaitu tiadanya belas kasihan, peri kemanusiaan, ihsan mereka memperlakukan kepada seorang anak kecil seperti Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Waktu tu Nabi Yusuf masih kecil lagi. Di mana perkiraan pada masa tu hati mereka, jiwa mereka, perasaan mereka. Kalau kita nak buat benda yang sama kepada anak orang lain pun rasa tak gamak. Ustaz, tu anak kawan saya, Ustaz ambil tolong pergi buang dalam telaga. Tak tahulah hati orang lain, hak jenis hati kering, hati tengkorak ni. Hak jenis hati kita ni. Tu anak orang, hak tak ada kena mengena, hak tak sabit dengan kita, orang suruh buat macam tu pun kita rasa tak gamak. Apatah lagi benda tu adik-beradik kita, darah daging kita. Jadi tak adakah perasaan belas, perasaan ihsan, kemanusiaan mereka pada waktu tu ketika saat mereka letakkan Yusuf dalam telaga. Dan yang ketiga, tiada belaskah di dalam hati mereka ihsan daripada mereka. Apa yang mereka lakukan terhadap bapa mereka yang sepatutnya mereka hormati, sepatut mereka jaga, sepatut mereka layani bapa mereka dengan cara yang sepatutnya. Bila mereka berbuat demikian, secara automatik mereka telah memisahkan kasih sayang seorang bapa.
Kita tahu kasih sayang Nabi Allah Yaqub melebihi kepada Nabi Yusuf dan adiknya lebih kepada saudara-saudara dia yang lain. Maksudnya kita dah pisahkan dari satu sudut dan satu lagi seorang anak kecil yang waktu tu dengan umur demikian mengharapkan curahan kasih sayang daripada bapak dia. Jadi kita telah memisahkan suasana tersebut. Bapa sebagai seorang yang nak bertanggungjawab menyayangi dan mengasihi seorang anak, kita pisahkan dengan seorang anak yang patut menerima kasih sayang tersebut. Apa hukum dia? Ini adalah dosa yang besar, tuan-tuan. Dosa yang amat berat. Lebih-lebih lagi bila hal tersebut dilakukan oleh saudara sendiri. Walaupun demikian, melihat kepada ending kisah ataupun surah Nabi Yusuf, kita tetap berpegang bahawa Allah itu maha pengampun lagi maha mengasihani. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan mereka, menerima taubat mereka dan kembali kepada jalan yang benar, jalan yang sepatutnya dilalui oleh mereka dengan mengikuti panduan daripada nabi-nabi dan Rasul. Dan inilah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim melalui jalur Salamah Ibnu Fadal daripada Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Habis cerita dia. Ayat pendek. Kita tak boleh lama malam ni. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu setakat ni. Ada baca ni? Okey, insya-Allah saat lagi kita akan baca surah Al-Mulk. Dan kita berhenti di sini, mudah-mudahan ayat yang pendek ini dapat kita jadikan sebagai satu panduan di dalam kehidupan kita agar tidak melakukan perkara dan hal yang sama, iaitu akibat daripada kecemburuan terhadap adik-beradik sendiri sehingga kita ni melampaui ataupun melangkaui batas-batas yang sepatutnya ada di dalam diri seorang manusia, iaitu makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.